أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. Senyap je tu. Ataupun 401. Sama ada 401 atau 402. Ayat 45. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jumpa ya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sadaqallahul azim. Jadi kuliah kita pagi ini satu ayat ni lah. Utlu apa makna utlu? Ada huruf alif, ada huruf ta, ada huruf lam. Kalau ta tu bariskan bawah jadi ti, lam tu bariskan atas tambah alif, la, tila, tambah waw, tambah ta, wah, tilawah. Jadi tilawah tu bahasa Melayu dah. Nah, tilawah peringkat kebangsaan, tilawah peringkat antarabangsa, tilawah ma yang apa-apa yang uhiya, ada waw, ada ha, ada ya, wahyu, diwahyukan ya, ila ke ka engkau, kepada engkau, kepada kamu, minal min dari alkitab tu Al-Quran. Jadi bacalah apa-apa yang diturunkan kepada kamu daripada Al-Quran. Itu perintahnya, perintah betul, perintah baca Quran. Ya. Surat khabar tak ada diperintahkan baca. Al-Quran diperintahkan baca. Ya, tapi hari-hari manusia Melayu baca surat khabar, tak semua manusia Melayu hari-hari baca Quran. Jadi yang disuruh tak buat, yang tak disuruh dibuat. Lepas tu dia kata dia cinta Rasul. Kacau. Okey, kemudian wa aqimi. Wa aqimi. Apa maksud waw tu dan lah. Wa tu dan aqimi tu dirikanlah. Tu kita nak cerita pagi ni. Dirikanlah apa? Solat. Tuan-tuan yang belah sini ni, minggir ke sana, bagi muslimat masuk sudut ni. Kita belah sana, nak tengok-tengok. Memang orang perempuan masuk dalam. Sian asyik di kesamping, ya kat luar tu kan. Allahu Akbar. Sian. Pagi ni bukan dengan kuliah ni, pagi ni nak menuntut ilmu. Masuk dalam. Wa aqimis solat, dan dirikanlah solat. Jadi bermula hari Sabtu, apa bulan? 28 Januari, 29 Rabiul Akhir
kita jangan sebut dah menunaikan solat. Kita buat transformasi ya. Jangan sebut lah, oi, mari kita menunaikan solat. Jangan sebut dah. Kita tukar, mari kita mendirikan solat. Sebab kadang-kadang solat itu ditunaikan tetapi tidak didirikan. Semua solat yang didirikan ditunaikan. Dan bila solat itu didirikan, dia dapat hasil. Dia dapat hasil. Apa hasil solat yang didirikan? Itulah ayat kalimah berikut dalam ayat itu. Apa dia? Inna, sesungguhnya as-salata, salat, tanha. Apa makna tanha? Kita ada unit amar ma'ruf nahi mungkar. Nahi, nun, ha, ya. Nahi. Nahi itu maksudnya cegah. Tanha mencegah. Apa yang mencegah? Bukannya pandangan orang yang mencegah tu. Yang mencegah tu solat. Solat yang didirikan, jadi dia dapat kuat dalam diri sehingga dia tidak melakukan. Bila mencegah tu maksudnya dia tak buat lah. Solat mencegah isteri masa muka merajuk tinggi suara. Jadi isteri tu buat tak masa muka merajuk tinggi suara tu? Kalau mencegah, isteri tu buat tak? Isteri jawab lah, isteri buat tak? Dia mencegah, tak buat kan? Betul tak buat? Apa gelak-gelak kan? Sesungguhnya ni, inna ni sesungguhnya. Bahasa Melayu dia susah nak faham makna sesungguh tu. Dia nak faham macam ni lah. Kalau kita kata tutup TV tu, itu tak ada sesungguhnya. Kalau kita kata tutup, itu ada sesungguhnya. Boleh faham makna sesungguhnya tu. Sesungguhnya solat itu mencegahan dari apa dia? Al-fahsya'i, dosa besar. Itu maksudnya dosa besar. Wal munkari, dosa kecil. Apa maknanya kalau kita faham secara orang kampungnya? Bila orang itu mendirikan solat, dia tak buat dosa besar dan dosa kecil dengan sengaja. Dengan sengaja. Dan dalam keadaan dia tahu yang itu tu dosa. Gitu. Macam mana tu Ustaz? Boleh Syekh? Boleh buka? Boleh? Power. Macam mana tu Ustaz? Dalam keadaan sengaja patut tahu dosa. Senangnya macam yang kita dah biasa sebut tiap bulan kan. Sengaja kita pergi kedai elektronik, kita beli TV. Sengaja kita telefon Seri Kembangan, masuk Astro. Sengaja kita sediakan remote, tekan remote. Sengajalah menyala drama-drama dalam rumah kita, filem-filem. Lalu dalam filem orang putih dia berpeluk, dia bercium. Dalam filem Hindustan dia berjoget-joget, tergolek-golek. Dalam drama yang macam-macam kan kita tahu itu haram. Tetapi dengan sengaja kita biarkan dia menyala dalam rumah kita. Sengaja dan tahu. Kalau orang putih berpeluk bercium tu apa hukum, dosa ke pahala? Itu jawab dosa. Kalau Hindustan berjoget-joget, goyang dada, goyang punggung, dosa ke pahala? Dosa. Menyala tak menyala? Tak berjawab. Ini yang Ustaz perhati ini baru canggih. Power. HP ni apa?
Ini bawa komputer zaman Jepun. Sekarang zaman Jerman lah. Tengoknya ni betul dibuka. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Dibuka kat tepi ni. Dapat klik ke? Dapat klik. Oh tu. Dia lambat sikit. You naked eh? Close all. Ustaz ni Lewis. right click. Lewis. Right click. Open Open Lewis. ya betul. Lewis. Open Lewis. Adopt. Ada. Mari. Boleh guna masuk. Tak biasa guna masuk. Allahu Akbar kabira. Mana nak panah? Okey. Hari ini kita nak cerita mari mendirikan solat. Tapi dalam bentuk tulisan. Besarkan, 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 besarkan. Itu yang suruh masuk dalam tu, senang nak tengok. Baik, itu ayat tadi. Wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkari. Buka kursus dah. Buka kursus. Apa lah tu? Tak ada lagi juga. Ini yang tekan jadi tak elok. Kursus. Ustaz nak besar Ustaz. Kursus apa? Saya ikut kursus konten semula. Kat sebelah sana. Ya, okey dah tu. Ni. Oh nak itu nak boleh juga tu. Tekan-tekan kan jadi lain. Ni, okey ni. Ustaz kan erti guna komputer ni. Allah memerintahkan kita mendirikan solat. Ingat ya, bukan hanya menunaikan. Apa beza mendiri solat, menunaikan solat? Ada beza, tengok sini beza. Terus tengok beza je. Supaya kita semua orang cerdik-cerdik belaka kan. Ini beza mendiri solat dengan menunaikan solat. Nak fahamnya, dalam ayat ujung ada laknat terhadap orang yang solat. Fawailul lil musallin, celakalah orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, iaitu mereka yang terhadap salat mereka lalai. Seorang ahli tafsir yang diperakui muktabar oleh jemaah Universiti Al-Azhar, Al-Hafiz Ibnu Kathir, yang lalai dalam salatnya, lalai di sini mencakupi lalai dengan tidak mengerjakannya di awal waktu, dengan kerap melewat-lewatnya sehingga akhir waktu. Ya. Zuhur dia solat pukul 4:10 minit. Dia masih menunaikan solat lagi. Tetapi dia tidak mendirikan solat. Itu bezanya. Ya. Asar 6:30. 1/3 waktu hujung. 1/3 waktu hujung Dia masih menunaikan solat. Solatnya sah sebab masih dalam waktu. Tapi dia tidak mendirikan solat. Solat itu tak akan memberi kesan pada diri dia. Ya. Quran tetap dia akan berat untuk ambil baca. Remote dia akan laju tekan, jumpa channel yang dia minat. Tu. Dia tak ada kesan. Subuh pukul 6:50. Itu beza yang pertama. Beza kedua, itu beza kedua. Dilaknat kalau lalai dengan tidak melaksanakan rukun-rukun dan syarat-syarat salat seperti yang telah ditetapkan. Fokus kepada yang ni, seperti yang telah ditetapkan.
Ya. Sebab solat satu ibadah yang telah ditetapkan tata cara, tidak boleh direka cipta sendiri. Tak boleh. Jadi siapa tak ikut yang telah ditetapkan, out of service, dia hanya menunaikan solat, dia tidak mendirikan solat. Solatnya sah. Contohnya apa? Contohnya nak turun rokok, dia tak angkat tangan. Tidak, dia tak angkat tangan. Nak baca bismillah, tak a'udzubillah. Dia nak baca Fatihah, tak ada baca a'udzubillah. Semua itu telah ditetapkan. Hukumnya sunat, tetapi ditinggalkan, dia hanya menunaikan solat. Solatnya sah, tapi solat itu tak ada faedah bagi dia. Dari segi kefarduan syariatnya dia settle. Tetapi dari segi membina dirinya dia tak settle. Baik, lalai dengan tidak menjaga khusyuk dalam solat. Jadi orang yang mendirikan solat, dia sentiasa menjaga khusyuk dalam solat. Macam mana cara nak jaga khusyuk? Itu pun kadang-kadang kawan-kawan tak boleh jawab. Ada yang menjawab, kena faham makna ustaz. Tapi bila tanya kunut tadi, watawallana apa makna? Dia sengih, dia tak kerti apa. Lanat, punca lanat nombor 4, lalai dengan tidak merenung makna-makna bacaan yang dibaca dalam solat. Jadi orang yang mendirikan solat, setiap lafaz dalam solat itu yang dilafazkan bermula daripada Allahu Akbar, dia faham. Allahu Akbar kabira, kabira tu dia faham, kathira tu dia faham, bukratan wa asila tu dia faham, wajah tu dia faham, wajhiyah dia faham, lilladhi dia faham. Jadi kita selama ni menunai atau mendirikan solat, boleh cek masing-masing. Ada 4 sifat. Azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kejaplah, 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 kejaplah. Dia pukul berapa solat? Itu kena awasi. Solat itu sah. Dari segi syariatnya dilepas, dia tak perlu qada, dia tak berdosa. Tetapi dari segi ayat tadi, innas solata tanha anil fahsya'i wal munkar, dia tak dapat. Dia melepas. Malah kadang-kadang tu dah faham lah, no problem. Ini dah. Namun kadang-kadang kita mendapati orang bersolat tetapi hasil mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar tidak nampak pada dirinya. Lagi dia solat, lagi dia berani meninggi suara dengan suami. Sebab suami dia tak erti baca Quran, dia yang pandai. Sebab dia dah tahu banyak rahsia suami itu. Ini cerita isteri lah ni. Jadi dia berani drop suami punya water face. Lagi solat, lagi banyak dia cerita hal keluarga pada orang. Baik, itu realiti. Di shopping komplek, orang pakai serajin ketat, pakai t-shirt ketat, pukul 2.30 dia masuk surau solat. Dia pinjam telekung dalam surau tu, kemudian dia keluar balik daripada surau tu untuk sambung merayau tu dengan serajin ketat tadi, dengan t-shirt ketat tadi. Jadi dia masuk haram, dia keluar pun haram. Tak ada perubahan. Boleh faham? Oleh itu, today, this morning, I would like to call you, salat yang dilakukan perlu diteliti semula, sama ada ianya didirikan atau hanya ditunaikan. Kalau didirikan dapat hasil, ditunaikan elak hasil. Dia tak ada hasil mencegahnya. Jadi kena faham tata cara mendirikan solat telah ditetapkan. Itu kena faham. Macam mana ustaz? Ayat tadi kan sebut wa aqimis solah je, dirikan solat je. Di mana ada cara solat? Tengok, sekalipun ayat Al-Quran diturunkan adalah bersifat umum, wa aqimis solah, dirikan solat. Tetapi ia telah diperincikan oleh amali yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Jadi wahyu turun kepada baginda, baginda lakukan, itulah dia solat.
Setelah itu baginda memerintahkan kita supaya mengikut amali yang telah ditontonkannya kepada kita melalui sabda baginda apa dia? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu salat ikut aku salat, gitu. Ya, jangan salat ikut sesedap rasa. Masak boleh sesedap rasa. Ya, tapi salat tak boleh. Okey. Apa cover amali Nabi? Amali salat baginda yang dipandu dengan wahyu daripada Allah merangkumi perbuatan-perbuatan dalam salat. Kejap lagi kita tunjuk satu-satu. Bacaan 2 dan cara-cara menjaga khusyuk di dalam salat. Semuanya telah ditetapkan. Ini yang kena ulang kaji balik. Malam tadi Ustaz di Pasir Besar dekat Gemas 2 jam naik kereta. Jauh. Ada orang sana tak? Ingat lauk kari kambing ke lauk ayam masak merah ni. Biasa kalau balik kampung ni kambing kan. Tapi yang paling rasa berbalanya ialah abang-abang pakcik-pakcik tu, dia sana tak tua sangat, dia muda-muda lagi. Tak tahulah kalau yang tua semua dah mati. Ya. Apa dia kata? Ngapa malam ni Ustaz tunjuk wajah kami macam ni? Nasib baik kami belum mati. Ya, dia ada ceramah bulanan. Bulan ni dijemput salam dalam 7 bulan lalu. Kita kan sibuk, kurang sikit daripada Perdana Menteri sibuk kan. Tak sempat pergi. Bulan tadi pecut kan, cancelkan masjid Diraja. Tuanku-tuanku tu pergi ke masjid kampung. Ya, bila kita beritahu amali Nabi ni jadi piawai, ya. Ni amali solat baginda inilah yang menjadi piawai standard, ataupun polis nak tembak orang tu apa, SOP kan, standard procedure, operational procedure, ya. Ini amali Nabi ni yang jadi standard. Okey, macam mana kita tahu amali solat Nabi tu? Ni kawan nak tunjuk pagi ni. Jangan mandai-mandai jumpa hadis buka kamus, faham, oh ni Nabi solat. Tak, tengok amali solat Rasulullah SAW, siapa yang menyaksikan? Para sahabat. Kita tak kan? Apa para sahabat buat? Tu para sahabat buat apa? Meriwayatkan hadis. Adalah baginda apabila qiyam, waktu Allahu Akbar mengangkat tangan gini diriwayatkan hadis ni. Ya, hadis ini, hadis mengenai amali solat baginda ini dikumpulkan oleh tabi'in dan ulama yang memiliki autoriti dalam menafsir dan memahaminya. Jadi kalau ada kawan-kawan jumpa hadis Nabi selonggok kat situ 2-3 ketul je tu, ni macam ni Nabi solat, tak boleh. Walaupun kita faham terjemahan perkataan tu, tak boleh. Put your right hand, ini ada satu hadis, terjemahan dalam bahasa Jawa dia. Put your right hand on your left hand and put both of them on your chest. Macam mana nak buat? Dengan memahami satu-satu kalimah tu. Put your right hand on your left hand. Your right hand on your left hand and put both of them on your chest. Macam tu jadi dia. Ya. Para tabi'in ni, ulama hadis, dia faham apa makna put tu. Ya. Apa makna right hand? Ini pun hand juga, ni hand. Ya. On your left hand, on your chest. Chest tu dia tahu. Chest tu mana chest? Kita Melayu dada tunjuk macam tu je. Arab dia dada lain. Kat Kufah lain maknanya, kat Basrah lain maknanya, di Syria lain maknanya, ya, di Mesir lain maknanya. Sebab itu dia ada 4 mazhab tu. Macam orang Kedah kata segan Kedah dengan segan Johor beza makna. Ya, jadi kalau ada hadis Nabi ada guna perkataan segan, kalau ulama-ulama mujtahid Kedah faham maknanya malu, malas. Laki-laki jalan cerdik haram menikah yang kedua dengan perempuan penyegat.
Itu hadis Nabi itu. Tapi Nabi Hasnan tu. Jadi kalau bawa hadis ni ke Kedah, dia haram kahwin dengan perempuan pemalas. Perempuan pemalu dia boleh kahwin. Bawa hadis penyegan ni ke Johor, dia haram kahwin dengan perempuan pemalu. Dia boleh kahwin dengan perempuan pemalas. Ada dua mazhab muncul. Kalau orang putih belajar bahasa Melayu, katalah hadis ni dalam bahasa Melayu kan, dia dapat hadis ni, dia buka kamus English, Melayu ke English kan, segat, dia dapat apa? Dia dapat syim. Dia tak tahu pemalas. Macam itulah hadis Nabi. Jadi ada individu yang mempunyai authority. Ini namanya mujtahid. Baik, jadi para tabi'in ini apa buat? Mereka telah menghuraikan pula dalam bentuk tulisan di dalam kitab-kitab karangan mereka. Jadi dia ambilnya hukum-hukum daripada hadis tadi, tulis kitab karangan ulama yang awal adalah pendek dan padat. Kitab Ar-Risalah Al-Um dalam mazhab Syafi'i, pendek ya? Dia tak ada 7 volume. Dia paling banyak kalau di volume kan 2 volume je. Itu pun jadi nipis. Kebanyakan jumpa masa kat Mesir dulu, dia 1 volume. Jadi tebal. Jadi bila dia padat ni, susah nak faham. Susah nak faham, nak sambung-sambung tu tak pandai. Ulama selepas zaman mereka telah berusaha untuk menghuraikannya secara terperinci sehingga berupaya difahami dengan mudah oleh generasi yang kemudian. Itu kerja sambung menyambung antara ulama itulah tahun 300 Hijrah, disyarah oleh 400 Hijrah, disyarah oleh 500 Hijrah, disambung menyambung. Yang mereka ini bertemu setiap orang. Bertemu. Antara kitab yang sampai ke kita ni, yang Ustaz duk tunjuk-tunjuk, itu masa kita belajar solat tu, kitab ni lah. Kitab ni, mana kitabnya? Sorry. Tak boleh. Boleh. Ini kitab dia lah. Tengok kejap je. Ini kitab ni. Nak scroll bawah. Ni. Tu. Nama kitab yang paling besar ni, pengarang dia ni, Cid rahimahullah. Dia mengarang ini untuk mensyarahkan kitab yang ringkas dan padat. Mana dia ni? Matan Minhajut Talibin. Siapa mengarang? Al-Imam, kita panggil dia An-Nawawi. Nama daerah, nama negeri dia Nawa, nama negeri Nawa. Nawa An-Nawawi kan. Kalau yang atas ni namanya Syarbin ataupun Syirbin, daerah dia, negeri dia tu. Jadi panggil Syarbi ni. Kalau sini Jalan Cerdik, Cerdiki. Macam tu. Kalau Ustaz, Sungai Merab, Al-Merabi. Jangan tukar kat ujung tu dia air. Jadi dalam kitab ni, salah satu babnya bab sifat salat. Jadi kitab ni bahasa apa? Bahasa apa kitab ni? Boleh faham? Cannot go. Orang putih boleh faham, Arab tak boleh, orang Melayu tak boleh. Sebab orang Melayu tak minat bahasa Arab ni. Sebab bila pandai bahasa Arab ni tak jadi kaya raya. Bila pandai orang putih boleh berniaga dengan Jepun, boleh Jerman. Jadi terpaksalah kami yang hina-hina ni menjadi jembatan. To bring you from Arabic to Malay. As a bridge. We all as a bridge. You put your foot on my back and you cross from Arabic to Malay. Jadi dalam ni dia kena, sebab kita buka cara yang tu tadi, tutup. Kita buka balik ya. Ni. Ini dia nama kita dia, Mughni Al-Muhtaj, Matan Minhajut Talibin. Yang bawah ni 600 Hijrah, yang atas ni tahun 900 Hijrah. Maksudnya kalau ambil yang atas tu, yang Mughni tadi kan, maksudnya dah kita ni 400 900, dah dekat 600 tahun dah dikarang.
Ya. Karangan-karangan ini tuan-tuan, kakak dan puan-puan, merangkumi perbuatan-perbuatan dalam solat. Daripada sekecil-kecil perbuatan yang dipandu. Contohnya kita baru solat subuh tadi, kita baca kunut. Waktu baca kunut, angkat tangan tak? Angkat. Mari kita tengok cara guna buku. Tengok konten awal, cari i'tidal. Lepas ni siapa nak buku ambil. Kalau nak ambil sekarang dalam kereta boleh, tapi tak apa, belajar dulu. I'tidal, sunat mengangkat tangan. Sunat mengangkat tangan ketika membaca kunut. Muka 109. Terus kita buat praktikal ni. 109 campur 22 apa? 131. Ustaz campur 22 sebab muka surat Roman ada di pangkal buku. Kawan-kawan sekalian, subuh besok buatlah ini. Tengok, mari baca sama-sama. Sunat mengangkat tangan ketika membaca kunut. Yang besar atas tu tahun 600 Hijrah dulu ditulis. Yang kelabu sikit tulisan tu, yang panjang tu, yang ni tahun 900 Hijrah dulu. Sudah diajar kat kita tata cara solat mengangkat tangan waktu kunut. Sunat mengangkat kedua tangan. Jadi jangan angkat satu je, dua. Okey. Ketika membaca doa kunut dan pada setiap kali berdoa. Berdoa. Okey, tuan-tuan kan tangan free kan. Cuba tapak tu ke atas, letak tangan atas lutut. Tidur. Tengok satu-satu. Berdoa lepas solat, doa masa tahlil, doa masa doa selamat. Hanya tu perangai ni. Min. Ada ubah kan? Itu power. Siapa mengajar dia tanda tangan macam tu? Nafsu, bukan Nabi. Okey, sekarang letak siku atas paha. Letak. Yang tu makin ramai lah. Yang tadi tak apa ramai sangat. Kalau yang letak siku ni, tangan ni diboleh macam tu. Letak di bawah dagu. Min. Sekarang ni cuba angkat tangan. Angkat. Dah faham angkat kan? Sekarang tengok apa dia ajar lagi. Allahu Akbar. Itu yang malam tadi tu, kenapa Ustaz baru datang? Ni keadaan tapak tangan tu. Tadi ni dah angkat kan? Keadaan tapak tangan tu, baca yang ni. Menjadikan tapak tangan menghadap ke langit sekiranya doa untuk mendapatkan sesuatu. Tapak tangan menghadap ke langit. Cuba tuan-tuan buat. Menghadap ke langit. Macam itulah tuan. Kalau nak rapatlah jarak-jarak lah. Tapi menghadap ke langit dan angkat. Kan kata Tok Guru pondok dulu, dia kata kalau ketiak hang ada ayak tu tak mengalir ikut siku, dia mengalir ikut sini, dia kata. Maksudnya tinggi dia akan doa. Dan tapak tangannya ke langit. Tengok tuan-tuan, telah ditetapkan tata caranya. Very simple thing. Sunat yang menadah tangan tu, benda kecil, tapi ditetap tata cara. Tiba-tiba orang min Allahu Akbar, poning kepala dia. Kau buat ni ikut apa ni? Malam tadi lah tu kat Pasir Besar tu. Kau buat ni ikut apa ni? Tak apa Ustaz, saya belajar kitab sana Ustaz, ada 11 volume nombor 3 kata tangan dicantum, ditindan, letak bawah dagu. Buatlah kalau ada, tak ada masalah. No problem. Sebab itu pun tata cara yang telah ditetapkan. Katalah, oh Ustaz, saya ikut Ahmad bin Hanbal Ustaz, Hanbali, dalam kitab dia ada sebut tindankan tangan, letak bawah dagu.
Min. Okey, no problem. Ustaz, saya jumpa hadis Rasul angkat tangan tapi tapak tangannya menghadap ke mukanya. Buatlah. Dia jangan taksub dengan satu kan. Tapi kalau tak pernah belajar, itu masalah. Main turun-temurun kan? Tengok syekh buat, kita buat. Tengok guru buat, kita buat. Tengok ustaz buat, tak. Ustaz dan syekh dengan guru tadi menganut mazhab Malasi. Habis cerita. Mazhab apa? Malasi. Malas. Boleh. Itu paling ringan tata cara perbuatan. Kan kita baca tadi perbuatan, bacaan, cara-cara khusyuk kan. Semua telah ditetapkan. Inilah ustaz nak cadangkan supaya kita teliti semula. Kita teliti semula. Yang kita buat tu ikut nafsu kita atau betul-betul kita ikut amali Nabi yang disanadkan tadi, sahabat, tabi'in, ulama awal, syarah sampai ke kita. Siapa boleh dapat hadis, dia boleh faham hadis, pergilah buat kerja macam tu. Kami tak berupaya memahami hadis. Kami terpaksa ambil juga daripada syarah ulama-ulama dah buat. Kami tak boleh. Ada 3-4 orang kan, kita tak main mazhab-mazhab ni, kita tengok hadis surah itu terpulang masing-masing. Kalau dia memang power mahir seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, dia buat. Kita tak boleh halang. Sebab itu dah dia berupaya buat macam mana. Tapi setakat ustaz tanya kawan-kawan ni, anda faham ke ni? Tak boleh jawab pun. Yang dia faham ni sebab buka kamus tengok terjemahan perkataan. Boleh? Sampailah sedahsyat-dahsyatnya. Sedahsyat-dahsyatnya apa? Ada kamus kat depan sikit je. Ini sedahsyat. Kalau hari tu apa nama? Anak tanya, "Ya, kita pergi kunut ya." Sebab apa imam sampai wakina syarra ma qadai, lepas tu dia senyap ya. Ramailah ayah tersongih kalau anak tanya macam tu. Sebab kita turun-temurun. Kan Syekh? Kita tangkap pula kawan-kawan kita yang jadi imam. Kenapa pula entah baca sampai wakina syarra ma qadai, lepas tu entah senyap pula? Ramai juga yang tunjuk lubang hidung. Sebab dia buat turun-temurun. Dah memang macam tu. Gitu. Ilmunya tak ada. Bila kan dia ajar kat kita makmum mengaminkan doa dan membaca sendiri pujian dalam kunut. Nak tahu mana doa, mana pujian? Buku yang adik pegang tadi. Mana adik? Boleh adik? Buka balik buku tu. Yang ada kunut lah. Yang buku awal-awal tu kunut tak masuk lagi. Allahumma hdina doa sebab kita minta. Wa'afina doa kita minta. Waqina doa lagi. Wabarik lana doa lagi. Waqina doa lagi. Inna kata qadi dah tak ada minta dah. Bila tak ada minta tu bukan doa. Itu namanya pujian. Jadi makmum aminkan doa. Imam doa tu baca jahar. Imam sunat menjaharkan suara ketika kunut dan kadar jahar. Kadar jahar ni, jahar pada kunut hendaklah kurang daripada jahar ketika membaca Al-Fatihah dan surah. Semuanya diajar. Jadi kalau imam Bismillahirrahmanirrahim, waktu kunut Allahumma hdina, ada mengarutlah imam tu. Jadi kalau Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, surah pula Inna a'tainakal kautsar, waktu kunut Allahumma hdina fi man hadayna. Itu tata cara. Okey, insya-Allah imam-imam surau daerah Ululang ini masuk Ululang akan dipanggil 17-18 Februari. Yang kita hantar calon tu yang menjadi imam tu wajib pergi. Mungkin di Putrajaya ke, di Masjid Putra kita kumpul semua imam surau. Imam masjid itu saya dah jumpa dah di Sabah Benang. Dah bimbing. Imam surau kita nak panggil semua. Kita nak alimkan imam. Biar memimpin dengan ilmu. Okey, mengapa Syekh Mahdi kita wirid senyap, tak ada kuat, tak dengar?
Tertanya-tanya kan, kenapa Syekh Mahdi senyap ni? Kalau ustaz lain kan, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Formula yang dibuat oleh Syekh Mahdi kita tu ialah, ni tengok tata cara ni tata cara dalam sunat-sunat solat ada disunatkan berzikir. Dua 1-0 campur 2-2 berapa? Wih, 2-1-0 campur 2-2 apa? 3-2. Dalam mazhab Syafi'i ni kaedah berzikir tuan-tuan. Ya, yang Syekh Mahdi buat tu, berzikir dan berdoa secara sir. Ni tata cara zikir ni dah habis solat dah ni, tapi disusun lagi, dipandu lagi berdasarkan hadis-hadis yang dikumpul tadi, dikarangkan kitab. Disunatkan berzikir dan berdoa secara sir. Sunat. Jadi siapa menjerit-menjerit tu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu, tak illa ya, huwal hayyul qayyum. Dia tak buat sunat, dia rugi. Dia tak dapat pahala sunat. Kalau macam Syekh kita buat, dapat sunat. Buat dalam masyarakat Melayu, confirm ni Wahabi ni penyembangan ni masyarakat. Sebab apa? Sebab malam tadi Ustaz sebut kapasiti besar. Tuan-tuan tak salah. Yang salah ialah ustaz-ustaz penceramah. Sebab benda ni tak pernah dibimbing, tak pernah diajar. Tuan-tuan menganga je menerima. Apa diajar tuan-tuan terima. Lalu menjawab seorang, kami pun salah juga Ustaz, tak cari. Jadi macam itulah cerita. Kecuali menjadi imam untuk mengajar para makmum. Jadi kalau anggap makmum ni ada yang tak pandai lagi, anak ada anak aku kat belakang tak pandai zikir ni, jadi kuatkan sikit, astagfirullah, nak ajar. Niat hati imam tu ialah untuk ajar. Makmum sekali-kali tak ada kuat. Makmum semusim. Maka dibolehkan menguatkannya. Ini imam seorang je. Apabila makmum telah tahu, tuan-tuan dah pandai, kita pakat pandai semua dah, maka zikir dan doa disebut secara sir. Macam itulah tata cara. Kita orang Melayu sampai kiamat jahar kan. Kalau ustaz berarti anak-anak ada jadi ustaz kuatkan sikit lah untuk ajar anak-anak kita ni. Bagi tuan-tuan, baik-baik lah tuan-tuan buatlah sendiri, janganlah ikut ustaz. Sebab dia bila zikir lepas solat ni, dia tak ada sunat-sunat sama-sama ikut imam dah, tak ada dah. Ya ke ustaz? Ni dah tunjuk pula ni. Mana batas imam? Batas imam mengikut makmum. Batas imam mengikut makmum. Mana dia? Batas imam membanyak zikir, imam mengadap sunat dan banyak sebaik aturan pula. Ni buku surat 216 campur 22. Buku surat apa? 238. Yang penerbit ni dibuat kat roman-roman tu yang saya tak kerti. Tuan-tuan, faham elok ni? Beramal dengan ilmu. Makmum tamat mengikut imam apabila imam memberi salam yang pertama, kerana dengan salam pertama itu imam telah keluar daripada solat. Kita makmuman ni hanya dalam solat je, sebelum tak, selepas tak. Jadi bila imam bagi salam pertama, imam dah selesai, dah keluar pada solat, sebab yang kedua kan sunat kan, maka makmum tak ada dah wajib ataupun sunat ikut imam. Jadi berzikirlah masing-masing tempat tu. Tapi orang Melayu ni dia gantung leher kat imam, dia ikut. Ustaz, antara zikir tu apa? Ini Ustaz nak komen ni tata cara ni kan. Sunat zikir tadi, zikir dan doa selepas salat 207.
Syekh 207 campur 22 apa Syekh? Dua lah belakang dia dekan lah. Ingat, kalau solat seorang sunat memperbanyakkan zikir dan doa. Jangan ringkas-ringkas. Kalau jadi imam kita pendek saja. Okey. Tengok terjemahan hadis ni. Ni nak cerita ni, orang Melayu ni digantung leher daripada imam. Walaupun dia masbuk. Tengok terjemahannya lah ya. Sesiapa yang bertasbih mensucikan Allah ketika selesai solat 33 kali, bertahmid memuji Allah, alhamdulillah lah ya, 33 kali, dan bertakbir membesarkan Allah, Allahu Akbar 33 kali, kemudian mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di sini tak ada yuhyi wa yumiit. Tak ada yuhyi wa yumiit. Kalau yang 10 kali itu ada. Yang selepas astagfirullah tu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali itu ada. Kat sini tak ada. Okey. Dia dapat apa? Untuk melengkapkan 100 kali, nescaya diampunkan untuknya segala kesalahannya, walaupun banyak dosa itu seperti buih di lautan. Tapi kalau orang Melayu tu masbuk rakaat ketiga maghrib, waktu dibagi salam dibangun kan? Dibagi salam tu imam tengah sebut alhamdulillah, alhamdulillah. Apa dibuat? Cuba sebi tengok kawan-kawan, apa dia buat? Dia buat sendiri subhanallah, 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 atau disampuk terus alhamdulillah yang tinggal 4 kali lagi tu. Tinggal 4 kali imam pun tukar Allahu Akbar, dia pun ikut. Melepaslah dia fadilat. Sebab dah tak ada imam tanggung-tanggung. Itu tata cara. Itu yang azam Ustaz ni, Ustaz nak bimbing betul bangsa kita ni sampai ibadah tu berdikari. Kecuali yang sunat berjemaah, itu kita jemaah. Yang baki tu mampu buat berdikari. Jadi kita solat seorang pun kat rumah, lewat balik pukul 3 petang, mampu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bukan hanya ketika dengan imam je subhanallah, subhanallah. Itulah hasrat hati. Lepas tu kalau mati tenang jiwa. Selagi tak dapat capai ni, memang gundah gelana lah pagi petang siang malam. Sebab orang Melayu masih gantung leher daripada imam. Sebab itu bila mak ayah mati, tetap imam juga yang berdoa, bukan anak yang berdoa. Siapa yang mendidik macam tu? Yang mendidik bangsa kita sampai jadi macam tu siapa? Sampaikan kalau imam dah Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia sampuk je Allahu Akbar, Allahu Akbar, imam doa, dia pun tak ada doa. Tapi lepas doa tu dia tak buat dah. Jadi ustaz lewat, ustaz buat sendiri lah kan. Syekh kita baca doa, ustaz buat habis Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian ustaz doa sendiri. Itu tata cara solat. Itu bab sunat-sunat. Sekarang ni kita nak tengok bab yang paling kritikal. Apa dia? Dalam bab sujud. Dalam bab sujud 124 22 166 146 matematik lemah. Kawan-kawanku sekalian, daripada seremeh-remeh benda tadi, sunat tanda tangan kan, zikir-zikir, sampailah sepenting-penting benda perbuatan dalam solat ini telah ditetap tata cara. Siapa tak ikut, Allah laknat. Aku diperintahkan, saya diperintahkan sujud di atas 7 anggota, kata Rasulullah SAW. Di atas dahi, dan baginda mengisyarat dengan tangan ke arah hidung, sunat. 2 tangan, 2 lutut, dan baca sama-sama 1, 2, 3. Ni yang Ustaz tunjuk ni, 1, 2, 3, sebut. Tengok Syekh, mana hujung tapak kaki? Hujung tapak kaki, bukan hujung kaki. Jadi bila sebut hujung tapak kaki, maka ulama kita pun berijtihad. Ditulislah, ini dia tulisannya.
kadar mencukupi untuk sah solat bagi kedua kaki pula ialah perut jari-jarinya. Dihuraikan perut jari-jarinya. Jari kaki kita bawah dia tu perut, yang atas dia tu belakang, bawahnya perut. Jadi siapa yang sujud hanya cecah-cecahkan jari hujung, solatnya batal. Maka perangai yang tak berubah, utusan berita harian Malaysia, Harakah Daily habis dibaca tiap hari, tangannya akan berat untuk mencapai Quran sampai masuk liang lahat. Itulah perangai ini. Sekalipun dia datang solat jemaah 5 waktu. Tegurlah kawan-kawan. Kalau kita tak apa, Syekh, anak ikut Hanafi, yang batal kau lah cakapnya tu. Tapi confirm dia tak nak belajar kita Hanafi. Confirm. Anak-anak tengok tangan pula. Tu kaki kan. Nanti kadar mencukupi bagi kedua tangan ialah perut tapak tangan. Sama ada perut jari-jari, bawah jari ni, tapak diangkat, dia letak macam tu. Dia letaknya tu tapak diangkat. Solatnya dah sah. Tetapi terima tak terima wallahu alam. Atau tapak tangan, dia letak tapak tangan, jari diangkat macam tu, solatnya dah sah. Tapi kalau dia buat macam ni, waktu anak-anak tengok kalau dia buat tangan dia melengkung macam tu, maka solatnya batal. Dan ini bukan anak-anak yang buat, ini atuk dan ayah yang buat. Sambil lewat tengok perangainya berubah tak? Tak akan berubah. Tapi cara untuk mendirikan solat, sifat meletakkan tangan ini terhasil dengan menghalakan jari-jari tangan ke hadapan ke arah kiblat dengan menekankan kedua tapak tangan ke bumi, ke kapet. Itu mendirikan solat. Jadi dipimpin kita, satu-satu dipimpin cara solat. Dia tak ada kelabu asap. Yang lemahnya kita, tuan-tuan. Sebagaimana dipimpin mengekalkan bahu keliling Kaabah waktu tawaf tu, sepatutnya solat dibuat macam tu di surau masjid. Sebab kalau sah haji, solatnya tak sah sebab sujud dia letak ujung jari tadi, maka hajinya pun Allah tolak. Sebab kepala amalnya ialah solat. Allah terima solat, yang lain Allah terima. Kalau Allah tolak solat, yang lain Allah tolak. Gitu. Boleh? Itulah yang penting-penting nak tunjuk. Kemudian tadi kan perbuatan, bacaan pula Ustaz. Tadi kan dah cara baca kunut, kadar suara kan dah diajar. Ustaz, Fatihah Ustaz? Buka Fatihah. Tuan-tuan, Allah lupa. Tadi sujud tadi tuan-tuan, kalau boleh buatlah sujud macam ni. Ini untuk membantu kawan-kawan kita letak untuk didik anak-anak kita, untuk didik anak kita, kita ajar satu-satu. Daripada keterangan dalam tadi, kita buat summary-nya ke ujung. Waktu turun sujud tu, meletak dua lutut, kemudian dua tangan, kemudian dahi dan hidung. Step by step lah. Letak lutut dulu, letak tangan, letak dahi dan hidung. Nak bimbing anak dah mudah dah. Jangan cari buku ni di kedai buku, takkan jumpa. Buku ni hanya ditemui di masjid dan di surau ni. Yang jumpa ustaz, yang tak jumpa ustaz mengamuk. Kata kami ni layak masuk neraka. Ustaz tak jumpa ustaz, tak boleh nak belajar. Tak, maksudnya yang dah belajar ni kami beritahu. Maksudnya untuk mak ayah kita kat kampung kena sampaikan adik-adik kita. Memberatkan kepala waktu sujud, tekan kepala. Tu tangan ni nak letak kat mana? Batasnya ikut luas bahu masing-masing. Macam mana keadaan jari? Rapat ke kiblat. Antara lutut jarak macam mana? Perempuan macam mana? Laju-laju ini. Siku, macam mana siku? Perempuan macam mana? Tak boleh letak siku sampai macam anjing duduk, kena angkat siku.
Satu-satu dia ajar tu di dalam tu, ya. Siapa perut boroi, janganlah perut tu kena paha waktu sujud. Kena ke depan sikit sampai anak kambing boleh lalu bawah. Ya. Okey. Dan tu kaki tadi. Kalau boleh sujudlah macam ni. Siapa belajar dengan kefahaman hadisnya yang tepat, kaki ni dirapatkan bertemu, buatlah. Tapi Ustaz cari dalam mazhab Syafi'i, antara dua kaki dirapatkan banding waktu qiyam, dirapatkan banding waktu qiyam. Waktu qiyam kita buka kaki ni ikut bahu masing-masing. Waktu sujud dirapatkan sedikit sekadar sejengkal. Itu disyarah oleh ulama-ulama dulu. Ya. Okey, dan kalau boleh jarinya dah tak nampak dah. Sebab apa? Sebab semua perut jari tadi dia letak atas kapet. Ya. Sampai 3 pagi 4 pagi fikir macam mana nak tunjuk supaya nanti kawan-kawan kat surau sini bila balik Kelantan, balik Kedah, balik Johor semua boleh sebar luaskan cara solat yang terpandu ilmu tu. Jadi kita buat macam tu lah. Kan nak i'tidal tuan-tuan, pening kepala tu nak i'tidal, contohnya yang kita tengah gambar. Mana i'tidal? Ni i'tidal ke ni? I'tidal ni dia punya formula dia ni, mengangkat tangan serentak mengangkat kepala sehingga sama seperti ketika takbiratul ihram. Mengangkat tangan serentak mengangkat kepala. Yang banyak kawan-kawan Ustaz tengok buat ba'diyah qabliyah ni, dia berdiri, betul boleh katakan. Ya, dia seret tangan itu kat tepi paha dia tu. Bila berdiri boleh angkat tangan. Dia punya formula macam tu. Jadi bila macam tu, buku tak boleh video kan, buku tak boleh bergerak. Jadi kita buatlah gambar macam tu. Daripada rokok tu, macam mana dia bangun tangan dia tu. Ya, tangan dia bergerak, sampailah macam tu semula. Jadi Umi nak tunjukkan anak senang ya, kena buat macam ni. Ya. Waktu bangun jangan campur sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd, jangan. Ya, waktu bangun tu lafaz ni hanya sami Allahu liman hamidah. Daripada kepala rokok elok ni sampai qiyam tu lafaznya itu aja. Ya. Tu dia kata ini tak jumpa mana-mana. Sebab niat kami ialah nak menyempurnakan. Niat kami bukannya penerbit tu pun sama, bukannya niatnya nak dapat duit jual buku, tak. Ya, niatnya nak menyempurnakan. Tapi kos siapa boleh tanggung, tanggung. Ya, siapa yang miskin, ya, memang miskin kami bagi percuma je. Ya, tapi selagi ada esro kat rumah, ada TV, mampu tanggung lah. Ya. Yang miskin semua, malah tadi kita bagi percuma pada yang fakir miskin. Sama. Dia makmum kena tunggu habis baru dia bergerak. Ya. Jangan makmum pun ngam, janganlah. Itu sebab dia makmum tu sayang imam, dia bergerak ikut imam. Ya. Apa nak tanya soalan silakan. Adik, anak-anak Ustaz, mari tengok Fatihah ni. Cuba cari Fatihah sampai jumpa tasydid. Ni yang saya sebut kan. Sekejap ya. Yang jadi imam, ya, kadang-kadang tersasul kan, terpaksa jadi imam ketika membaca Fatihah ni telah disusun apa dia, sunat Ustaz 85 campur 22 berapa? 85 22. Cepat.
209. 109. Satu kosong sembilan, 107. Ni belakang ni. Imam sunat diam selepas amin. Inilah yang kat Malaysia ni tak akan jumpa lah, jarang-jarang lah jumpa. Ya, sunat bagi imam mendiamkan diri selepas mengucapkan amin waladhdallin. Amin. Imam sunat diam pada solat jahar, maghrib, isyak dan subuh, sekadar tempoh makmum membaca Al-Fatihah. Sekadar tempoh makmum membaca Al-Fatihah. Pada waktu itu imam hendaklah berzikir atau berdoa. Jangan senyap kosong, nanti takut batal pula. Atau membaca Al-Quran secara perlahan. Inilah yang diputuskan dalam kitab Al-Majmu', kitab mazhab Syafi'i paling tebal sekali. Namanya kitab Al-Majmu', ada 23 volume. Ustaz mula cadang nak menterjemahkan yang tu, tapi saya tengok tak ada orang baca, panjang sangat. Sambil yang sederhana ni. Pergi masjid-masjid surau, terutama solat tarawih, ada macam ni buat. Out of service, sebab kita solat ikut nafsu, untuk menunaikan 20 rakaat, bukan untuk mendirikan 20 rakaat. Macam tu cerita, pening kepala tahu. Jadi kalau tak nak pening, jangan baca kitab. Sama-sama jahil, tenang jiwa. Ni anak-anak sekalian, tasdid. Ni apa ni? Ni, siapa dalam solat seorang atau jadi imam, jangan wakaf. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Sebab sunat sambung, an'amta alaihim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Itu tata cara membaca. Mana lagi nak tunjuk ni? Ni dia last Anak-anak tengok ni. Kewajipan membaca Al-Fatihah merangkumi setiap sifat-sifat huruf dan tanda baca. Jadi bila baca Fatihah macam ni, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Anak-anak dah buang banyak huruf tu. Dia sepatutnya Bismillahirrahmanirrahim. Sepatutnya kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Sebab dia ada ya mati, ada huruf alif kan, huruf mat kan. Yang tu kena berhati-hati. Tu tata cara membaca. Tambah pula imam pula tarawih, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Out of service. Jadi dapat 20 rakaat, perangai tak berubah. Dia pilih Rabbah, habis tarawih sampai pukul 3 pagi. Quran tak khatam pun Ramadan tu. Tu ceritanya lah. Dan akhir sekali ialah kita nak buka muka surah 196 20218. Nah, tengoklah ni pesan ulama-ulama kita dulu. Inilah yang paling risau tuan-tuan. Inilah yang paling risau. Igawan maut. Disunatkan khusyuk zahir dan batin. Jadi apa hukum khusyuk? Sunat. Kalau tak buat sunat, sah tak solat? Sah. Tunai. Selesai. Tak perlu qada. Tapi ingat, di dalam hatinya mesti menyedari bahawa dia sedang berdiri di hadapan raja segala raja, iaitu Allah. Jadi solat kat surau pun baju Melayu jubah, solat di rumah zuhur pukul 3 balik lewat pun mesti Melayu jubah juga, sebab kita berdiri depan Allah. Jangan solat kat surau kita pakai elok, solat kat rumah t-shirt pagoda, jangan. Ini dididik oleh ulama kita dulu. Bermunajat kepadanya. Tengok Fatihah apa berlaku bila kita baca.
Okay. Di dalam hatinya juga mesti meyakini bahawa ini poin dia, solatnya akan dipersembahkan kepada Allah. Solat subuh kita tadi tak ada dah dengan kita. Solat subuh kita tadi dah diangkat, bawa kepada Allah Ta'ala. Ya, lalu diberi amaranlah dulu. Boleh jadi Allah memulangkan semula solat itu kepadanya. Memulangkan semula solat disebut ketika mana tuan-tuan? Ketika membicarakan disunatkan khusyuk. Sunat. Ya. Boleh jadi Allah memulangkan semula solat itu kepadanya. Jadi solat subuh kita tadi Allah lekat terima ataupun Allah pulangkan kita balik. Tengok je. Kalau terus lagi benda-benda haram berlaku dalam rumah tanpa rasa salah, itu menunjukkan solat kita Allah tolak semua dia. Mudah je. Kalau terus lagi benda-benda haram itu berlaku tanpa rasa salah, jiwa kita tenang, tak ada rasa berat, tak rasa salah apa-apa, itu menunjukkan seluruh solat kita tu Allah tolak. Ya, sebab tanha anil fahsya'i wal munkar, itu poin dia. Dengan senang ambil rasuah 5 juta dengan senang. Walhal ulang alik maghrib isyak pergi surau masjid solat jemaah. Ya, fahamilah yang solat mereka ditolak. Dah diberi amaran 600, disyarat 900 hijrah dulu benda-benda ini. Ya, jadi ini kena jadi igawan maut. Jadi jatuh ke surau, pergi kedai banting tu, buat 5 meter ke 2 meter, tulis besar-besar kat pintu masuk surau kita, Allah terimakah solat anda? Gantung. Ya, sebagaimana kita gantung petik yuran kan? Yuran kan? Yuran taman kan? Yang ni lagi bahaya kalau kita ditolak solat. Ya, jadi tempat besar-besar gantung supaya kawan-kawan datang surau ni semua nampak, masuk ingat, wah ustaz kata gini-gini, kita buat lah. Ya, itulah dia bicara pagi ini. Wa aqimis shalah innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi sebab itu saya nak 2017 ni nak buat satu misi baru untuk kita mari mendirikan solat. Mari mendirikan solat. Satu kempen baru. Dalam ada sampai nak jenamakan baru. Mari mendirikan solat, bukan menunaikan solat. Wallahu a'lam. Itulah nak pergi masjid bulan PJ pula. Imam petaling kumpul nak belajar. Itulah. Bila pernah duduk atas cushion kat rumah baru yang beli mahal. Ada berapa soalan? Sila. 1-2 soalan. Cuba kita praktikalkan ya. I'tidal. Ji buka i'tidal je sampai kunut. Sunat mempunyai 104 126. Tengok. Cuba-cuba kita praktikalkan, memahami buku ni kan. Disunatkan membaca kunut pada i'tidal kedua solat subuh setelah membaca zikir i'tidal. Disunatkan membaca kunut pada i'tidal kedua solat subuh. Jadi berlaku bila i'tidal kedua kita masbuk tadi, i'tidal kedua kita bila? Di situ sunat. Yang pertama tadi kita hanya meraihkan imam. Jadi kalau kita lurus tangan ke bawah, tak payah angkat pun tak apa, sebab di situ bukan sunat untuk kita. Itu disebut. Dia tak kata sunat kunut dalam solat subuh, tak. Dipandu elok. Disunatkan membaca kunut pada i'tidal kedua solat subuh. I'tidal kedua. Kita ada 2 kali i'tidal je subuh tu. Tu yang ustaz perkenan dengan kita Arab tu. Ya, sebab jelas nak pandu, nak jawab pun senang. Kalau kawan-kawan tanya pun itulah jawapan lah. Ya, jadi yang pertama tadi, yang imam, yang kedua imam kita yang pertama tadi, kat kita tak sunat.
Ya, tapi kita tak boleh mendahului dia turun kan. Jadi railah. Ya, sama seperti orang mazhab Hambali berimamkan mazhab Syafi'i. Waktu kita tandah kunut kan dia tangan ke bawah kan. Tapi kalau nak angkat pun boleh, aminkanlah sebab dia doa. Solat itu doa kan. Jadi kita doa. Jadi dah memahami bacaan tu Ustaz tak payahlah ulang lah ya, sebab kita dah lama kempen ni. Ini siapa tak faham juga kunut kena beri kita kerusi lah. Ya, insya-Allah. Jadi moga-moga kita dapat melaksanakan lah ya. Okay, nanti buku ada dalam kereta, boleh ambil. Jangan lupa untuk ahli keluarga masing-masing ya. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, pagi ini kami memohon jadikanlah kami anak-anak zuriat ahli keluarga serta umat bangsa kami sebagai golongan yang mendirikan solat dengan sempurna di awal waktu sepanjang hayat kami ya Allah. Bukalah pintu hati kami untuk mempelajari, untuk menekunkan tata cara solat yang telah ditetapkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kami berusaha mendirikan solat dengan sempurna, sekiranya berlaku cacat dan kurang yang tidak disengajakan, kami memohon ya Allah, terimalah solat kami dan hisablah solat kami di akhirat dengan hisab yang sempurna. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.